لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم وملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فإذا كنت معه حجبك عنك وإذا كنت معك استعبدك له. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا كنت معه, maka apabila adalah engkau bersama-sama dengannya. Hajabaka anka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika itu ia akan engkau daripada engkau. Wa idza kunta ma'aka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan apabila adalah engkau bersama-sama dengan engkau, ta'badaka lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memintalah ia akan engkau untuk engkau beribadah kepadanya. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada cuti yang begitu panjang. Pada malam ini alhamdulillah dapat kita bersama lagi menyambung kitab Risalah Tauhid yang disusun oleh Syekhul Imam Al-Arsalan Ad-Dimashqi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berada pada muka surah 5, iaitu kata musannif rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa iza kunta ma'ahu, maka apabila adalah engkau bersama-sama dengannya. Hajabaka anka, mahijablah ia akan engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa idza kunta ma'aka, dan apabila adalah engkau bersama-sama dengan engkau. Ista'badaka lahu, pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
menuntutlah ia, ya Allah, kepada Engkau untuk kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fa idza kunta ma'ahu, apabila adalah engkau bersama-sama dengannya. Nya tu balik pada Allah. Apabila adalah sama-sama dengannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hajabaka anka, mahijablah ia akan engkau daripada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mahijab maknanya melindunglah ia akan engkau daripada memandang. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita namanya kitab Risalah Tauhid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma kitab Tauhid kan Tauhid sifat 20. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tauhid sifat 20 Tauhid yang membahaskan tentang kita nak kenal Tuhan dengan nazar. Nazar makna dengan renung. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan cara kita merenung, kita buat renungan, kita fikir. Itu tauhid sifat 20. Pada malam ni kita mengaji sifat tauhid. Kitab Tauhid, Risalah Tauhid ni ialah tauhid tasawuf. Tu beza dia. Tauhid tasawuf ni iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak buat hubungan, macam mana kita nak menghubung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak menjalinkan hubungan kita dengan pencipta kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia Tuhan kita, kita hamba dia. Macam mana kita nak menjalinkan hubungan di antara kita dan dia. Ini kita mengaji dalam kitab Tauhid Tasawuf. Kata Al-Imam As-Salan radhiyallahu ta'ala anhu, apabila kita dengan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersama dengan dia, bersama-sama dengan dia ni iaitu hati kita bersama dengan Allah. Hati kita bersama dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersama ni bukan bersama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad macam maksud Allahumma salli. Sebagai contoh, tadi saya main daripada Pulau Nerak Padang Serai ni, kami main 3 orang. Bukan masuk bersama-sama tu. Bersama-sama ni kalau main sekali, kalau duduk sekali, tu berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dah salah daripada awal lagi. Sebab kalau bersama-sama macam tu, berarti Tuhan ni bertubuh, Tuhan ni berjisim macam kita. Salah pada awal lagi. Bukan makna dia macam tu. Bersama-sama ni maknanya hati kita bersama dengan Allah. Ataupun dengan makna yang lain, kita dah pada syirik khafi. Syirik khafi ni iaitu bila mana kita masih memandang berasingan di antara kita dan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh. Bila mana kita lapar, kita akan makan nasi. Lapar makan nasi. Jadi bila makan nasi, hukum adatnya kenyang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi lama dah
Makan lapar, makan nasi kenyang. Rasulullah Muhammad. Lepas tu bila kita terlapar ni, isteri kita buat apa, makan nasi lagi. Itulah kalau lapar, maknanya makan nasi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau kita duk pegang makan nasi kenyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kita memisahkan bahawa yang memberi kenyang itu Allah, berarti kita masih lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mengaji kitab Tahwid Tasawuf ni nak melepaskan diri daripada syirik khafi itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi dalam diri kita. Wajib kita melepaskan diri daripada syirik khafi ni. Orang Islam tak ada dah, insya-Allah, yang syirik jali, yang sembah berhala, yang sembah pokok, tak ada lah. Bila kita Islam, kita beranak mai ke dunia ni, mak kita Islam, ayah kita, berarti kita tak syirik jalilah. Syirik jali, syirik jelas, syirik yang terang-terang syirik. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap kita ni ada syirik khafi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tak ada syirik khafi hanya Rasul-Rasul alaihi salam sahaja. Lain daripada tu, dia mesti ada syirik khafi. Jadi ilmu ni untuk kita akan diri daripada syirik khafi ni, wajib hukum dah. Allahumma salli ala syirik khafi ni. Kalau duk ada kat kita, kita tak boleh dekat dengan Tuhan. Selama-lama duk jauh daripada Tuhan. Dia buat sebab dalam alam ni tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan dapati sunnah Allah itu bertukar. Maknanya siapa nasi kenyang, siapa yang lapar kena makan nasi, siapa yang sakit dia kena berubat, siapa nak makan ubat, makan ubat tu sebab, tapi yang bagi lega tu bukan sebab tu, Allah yang bagi lega. Muhammad. Bila mana kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita duduk di dunia ni, kita usaha untuk mencari rezeki, sedangkan rezeki itu Tuhan tulis. Tuhan bagi rezeki kita ke dunia ni selepas dia telah menentukan dia ni akan dapat banyak mana rezeki dia di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita makan nasi berapa suap tu, Tuhan dah tulis dah berapa suap daripada dulu, daripada kita kenal nasi sampai kita mati. Tuhan dah tulis berapa suap, tak lebih dan tak kurang pun, tak terkurang dan tak terlebih pun, cukup ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duit yang ada kat kita, yang dari dulu kita pegang duit, lepas daripada kita mula kerja, gaji kita mati, duit tu masuk bagi, ataupun kita cari sendiri duit tu. Tuhan rezeki tu zahirnya kena pergi cari, sebenarnya dia cari kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hak inilah yang wakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang disebut dengan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dan hidup sebab Tuhan nak uji tengok. Allahumma salli ala sayyidina. No?
kita tak mengaji, kita tak sedar. Kita tu duk berkata ubat bagi lega. Sebenarnya bagi lega tu Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka kata Rasulullah, wa idza kunta ma'ahu, maka apabila adalah engkau bersama-sama dengan dia, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu sudah terlepas, kamu sudah selamat daripada syirik khafi. Kamu tak ada dah yang kamu duk kata ubat bagi lega kamu, makan bagi kenyang kita. Kamu tak baca dah, itu tak ada dah. Kamu semua Allah. Faham tak? Kamu semua Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hajabaka anka, ketika itu dia menghijab. Maknanya apa? Maknanya itu kamu sudah tidak memandang diri kamu lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ketika itu kamu dah tak memandang diri kamu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, contohnya orang buat bendang. Buat bendang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada awal dia buat sampailah dia ambil padi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kira dia habis usaha dah. Habis usaha dah. Tengok ayam, bunuh musuh padi, tabuk baja, habis dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, padi hak dia ambil tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak seperti yang dia harapkan. Kalau ikut daripada hak dia buat, habis riang dah. Tapi tengok-tengok padi dapat upah gundi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ketika tu dia tak pandang dah usaha dia. No, dia pandang apa? Dia pandang pemberian Tuhan kat dia. Hajabaka anka, dia tak baca dah dia. Ni tuan-tuan, hak ni cerita dia kalau dia rugi. Itu juga ketika mana dia untung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun dia tak baca kata usaha dia, dia kata Allah bagi. Tu maknanya hajabaka anka. Allahu akbar. Hajabaka anka. Ilmu ni wajib kita mengaji. Sebab kita duduk di akhir zaman ni, kalau tak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis di akhir zaman kita ni. Contoh tuan-tuan tengoklah COVID-19. Bila mana Malaysia ni menurun, Allahumma salli ala, negara maju-maju tak turun lagi, duk naik lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu tu orang yang bertanggungjawab, tuan-tuan kita kata doktor apa? Datuk ambil lama dah tengok TV, lupa agak dia ada hari dia masuk dengan TV tu. Datuk Nur Hisham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, contoh kata-kata dia. Bila Malaysia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad turun, mencatat penurunan terbaik dunia virus COVID-19 ni, sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu kalau dia kata ish aku faham tak? Dia kata dia, kalau dia kata macam tu, maknanya aku pandai, aku bijak, aku reti, aku tu makna apa? Tu maknanya dia ataupun siapa-siapa lah, kita masih bersyirik khafi kalau kata aku. Jadi nak kita ni, kita mengaji ilmu ni, kita nak buat, kita apa tujuannya? Kita nak buang aku tu, kita nak kata Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Baik. Anak-anak kita mengaji, masuk periksa. Cikgu duduk tanam. Dapat sekian-sekian. Dapat sekian-sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia anak-anak kita mengaji, ambil tuition, siang, malam, pagi, petang, bercekang mata, masalah sayyidina Muhammad. Lulus, baik. Kalau tengok ambil gambar, mereka lompat tu. 5-6 orang tu lompat, ambil gambar tu macam mereka terbang. Masalah sayyidina Muhammad. Kaki semua duduk atas langit, duduk tengah ni dah. Tuan-tuan, masalah sayyidina Muhammad. Mereka kata, mereka kah bagi mereka berjaya? Kata kau, Allah yang bagi mereka berjaya. Waktu tu agak-agak lah. Saya kata, lepak usaha. Waktu tu masalah Sayyidina Muhammad, waktu tengok tu dia terlupa kat Tuhan, dia lompat. Oh, kata alhamdulillah. No? Betul tak? Maknanya susahlah nak selamat daripada syirik khafi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susahlah nak selamat daripada syirik khafi. Nak kata Allah. Salah orang untuk guru dia mengajar sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajar ni subhanallah, dia untuk guru ni ada passion, ada macam-macam. Kadang-kadang untuk guru tu mengajar sedap bahkan mainan murid tak ramai. Hanya orang yang reti saja nilai ilmu tu yang main mengaji. Hak orang lain tak berasa kata ilmu yang disampaikan tu mahal. Tok guru tu mengajar habis dah, tapi nak murid tak ramai. Kadang-kadang dengar tok guru tu mengajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biasa-biasa aja. Ilmu nak ambil tu tak banyak sangat pun. Hak lain tu luar, hak lain dia, hak lain tu banyak tu, hak lain. Faham tak? Pernah tak? Boleh faham tak bahasa saya tu? Hak nak ambil point tak ada pun, tapi hak lain tu banyak, merawit merata. Yang meduk tu ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh nak, okey. Satu orang untuk guru, bila dia mengajar, kadang-kadang ni semua, jadi bila dia mengajar ramai, contohnya orang main mengaji, waktu balik dia kata aku pandai ke, aku hebat ke, ataupun dia kata Tuhan. Contohnya, aku pandai, Allahumma salli ala sallam. Ataupun orang kata ustaz mengajar senang faham ustaz. Waktu tu dia pandai ke, dia kata Allah yang bagi orang berkait ataupun tersangkut hati kepada dia. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad. Sebab itu guru saya sebut, riya, sum'ah, ujub, takabur tu penyakit orang alim. Dia kata riya, sedangkan dia kata jaga riya, sedangkan dia yang riya. Masalah Sayyidina Muhammad, no? Dia kata jaga riya, sum'ah, ujub, takabur, dia yang penyakit 4 sangkai tu. Hak ni saya renung, bila Tok Guru saya kata, Tok Guru takkan orang takabur. Tok Guru yang susah sekali. Kalau Allah tak selamatkan dia, berpenyakitlah dia dengan 4 penyakit ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya siapa-siapa yang hatinya dah bersama dengan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu Allah telah hijabkan dia daripada diri dia sendiri. Maknanya dia tak nampak diri dia dah, dia sudah tenggelam dalam Allah. Sayyidina Muhammad qala la kunta ma'ahu hajabaka anka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menghijab Allah daripada engkau, maknanya Allah menjauhkan engkau daripada engkau memandang diri engkau sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
menjauhkan engkau daripada engkau memandang sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Ketika itu engkau daripada syirik khafi. Sebab itu kita bila mana demai berasa aku ni kena banyak kata la haula wala illa billah. Kena kata la haula la quwata illa billahil aliyil azim. La haula la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa mana la haula, tidak ada helah, wala quwata, tidak ada kekuatan, tidak ada cara, tidak ada helah, tidak ada politik daripada nafsu, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan hawa nafsu illa billah Allah. Itu dia panggil la hawla wala quwwata. Tentulah untuk bila kata hayya 'alas salah, apa kita jawab? La hawla wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada cara, tidak ada kekuatan nak pergi sembahyang tu illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tu pula hayya 'alal falah. Kalau yang tunjuk putera real kata ETF lagi, sebab hang tak boleh buat diri hang ikut Tuhan lagi. Sayyidina Muhammad. Orang menega ni daya macam mana? Orang menega ni berjaya bila mana dia boleh tinggal dunia dia di utama Allah, baru dia berjaya. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan puji orang menega yang ikut Tuhan ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rijal bukan pakai shift, kawan dia tunggu, dia pergi bayang, sagi dia main pula kawan tu pergi. Tak. Tinggal macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, susah nak buat macam tu? Susah. Sebab ada satu orang, dia ni kerja pasar malam, sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita kat saya, Ustaz, ramailah orang tak sembahyang di pasar malam. Saya pernah tanya Ustaz, dia kata, pasal apa tak sembahyang? Macam-macam jawapan. Yang antara jawapan yang orang bagi, sebab tak sembahyang di pasar malam, dia tanya, pasal apa tak sembahyang? Dia kata, hang gila nak sembahyang. Sembahyang gila pula. Orang duk macam ni, hang nak sembahyang? Hang gila. Tu jawapan pertama dia dapat. Orang tak gila sebab tanya pasal apa tak sembahyang ya. Yang kedua, pasal apa tak sembahyang? Soalan Sayyidina Muhammad. Dia kata, ni hak kedua ni, jawapan dia, takut orang curi. Hak ni kita masih lagi duk kata orang ni, tu syirik khafi. Takut orang curi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak orang ketiga, dia kata, bila mana tak sembahyang pasal apa? Dia kata, salli ala sayyidina Muhammad. Jawapan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, aku kalau pun nak sembahyang, muka aku tak sembahyang, aku malu. Nak sembahyang malu. Pasal apa malu? Sebab member sebelah tak sembahyang. Akhirnya dia nak rasa malu nak pergi sembahyang. Kawan dia malu nak sembahyang. Tuan-tuan, jadi Toki Soya ni dia suruh menega depan masjid, tak pergi bang hampa pergi sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, jadi dia menega ni jadi sungguh. Sebab yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jaga Allah. Dia jaga Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala, ketika itu selamatlah kita daripada syirik khafi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang selamat daripada syirik khafi ni, dia panggil dalam ilmu ni ialah al-fana'u fit tauhid. Istilah dia al-fana'u fit tauhid, orang yang fana dalam tauhid, orang yang tenggelam dalam tauhid, orang yang lenyap dalam tauhid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ada satu orang, dia ni Kobini ni dia cerita
Ada satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan pernah dengar tak? Dulu ni satu orang Tok Guru Jemaat Lala. Jeneri Tok Guru Jemaat Lala. Cerita dia, Tok Guru Jemaat Lala ni, masalah sayyidina Muhammad, dia pernah kena tembak dengan komunis. Kena tembak dengan komunis ni, bismillahirrahmanirrahim. Dia nak rakit Sungai Sik tu. Komunis tembak dia, masalah sayyidina Muhammad, koyak rabak baju ni, tapi dia tak ada apa. Duduk dalam sungai nak rakit, komunis tembak, masalah sayyidina Muhammad. Dia dayung rakit dia pi ke tebing sungai, dia ragas naik tebing tu, komunis tembak tembak tu, pang tu, koyak habis ni. Dia naik khabat tebing tu, lari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang Melayu tapi dia komunis. Satu orang Melayu ni, dia tua lah. Dia jumpa satu orang, dia kata aku nak cari taman mana. Tok Guru jumpa satu orang, nama Tok Guru Jemaat Lala. Orang ni orang belah sana, dia kata ada, nak pi boleh. Akhirnya pilah orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pi jumpa Tok Guru minta maaf. Tok Guru minta maaf, Tok Guru, dulu saya tembak tu, saya yang tembak Tok Guru tu. Tok Guru ingat tak? Ya awak tak ingat kena tembak. Salah sayyidina Muhammad. Dia tengok Tok Guru baju ni koyak rabak, tapi Tok Guru nak lari macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apa tak faham? Faham dia, Tuhan nak tunjuk Tok Guru tu sudah tenggelam dalam tauhid, al-fana' fi tauhid. Bila mana dalam hati dia tu macam tu, masalah sayyidina Muhammad, terjemah dia di luar tu, terjemahan dia tu, segi tembak tu kena, baju tu koyak rabak, tapi dia tak jadi apa, sebab dia sudah tenggelam dalam tauhid. Maknanya yang bagi dia mati, yang menembuskan peluru tu bukan peluru tu, bukan orang tembak tu, Allah. Kalau Tuhan kata tak, tu saya kata ilmu dia penting zaman ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman sahabat, zaman salafun salih, ketika umat Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berperang dengan kuasa-kuasa besar dunia dan membuka negara-negara Islam. Lepas tu peristiwa tu berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentera Islam ni lepas sampai di tepi sungai Furat, mereka nak pergi balik sana tak boleh pergi sebab sungai. Titi tak ada, kapal tak ada, perahu tak ada. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketua tentera perang kata, kita baca bismillah. Semua baca bismillahirrahmanirrahim. Semua bismillahirrahmanirrahim. Buat suara lepas. Akhirnya lepas langkah masuk dalam sungai Furat, menyeberang sungai Furat tu, setitik ayam pun tak ada, tak lekat di kaki kuda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tu? Setitik ayam pun tak lekat di tapak kaki kuda, sembarang dapat menyeberang dengan selamat. Faham tak? Mereka sudah duduk di makam selamat daripada syirik khafi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila sesuatu manfaat dapat, mereka tak kata depa tak kata Allah. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila ditimpa mudarat, depa tak kata orang, depa kata Allah. Depa tak kata siapa-siapa, depa kata Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni ilmu ni kita belajar. Singgah di sini. Singgah di sini. Kita harap insya-Allah masalah sayyidina Muhammad lama-lama dia duduk di sini. Di sini kita harap ni, duduk di sini. Yang bagi manfaat Allah juga. Allahumma salli ala sayyidina. Apa tuan-tuan? Bila kita duduk dalam situasi COVID-19 ni, duduk berasa binatang tu memberi mudarat ke, duduk rasa Allah bagi
di mana saya tak ingat. Kuliah pertama lepas PKP. Habis kuliah Salah Sayyidina Muhammad. Habis kuliah saya salam. Saya takut juga orang tak mau salam. Satu orang tu dia macam nak salam tak salam, tapi dia salam jugalah. Saya hulur tangan kat dia. Dia kata, pertama tuan-tuan, Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad. Faham apa tu? Faham kata tu, faham tu. Kita kalau saya lah tak tahulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita berasa menatang tu bukan bagi manfaat dan mudarat, Allahumma salli ala Sayyidina, kita kata Allah, berarti kita selamat bila syidik khafi lah. Tapi kalau kita nak kita tu mana kita tak lepas lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak lepas lagi. Sebenarnya semua Tuhan. Kalau Tuhan dah tulis, cumanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ni sebenarnya hati kita dah boleh atau rasa selamat terpun nak tu. Kalau kita rasa tak, tu sapi lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak lepi lagi, tak lepas lagi, tu salam lah. Buat macam ni sudah lah. Salah Sayyidina Muhammad, belajar lama-lama faham lah. Tapi kalau kita kata sungguh lah, tak tu semua tak bagi manfaat, tak bagi mudarat, bismillahirrahmanirrahim lah. Salah Sayyidina Muhammad. Ni tu dan kita juga ni. Nampak macam mana tak sama level, sama-sama kita. Ni darjah ni darjah ni tak sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu saya kata malam-malam duduk sini dulu. Lama-lama harap-harap turunlah tani pula nanti. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dia macam ni lah no. Rasa selamat ke pun tak? Rasa selamat insyaAllah lah. Saya naik ke Petabak kemarin daripada Pi Terengganu ke Pahang, lepas tu Negeri Sembilan, naik ke Petabak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan naik ke Petabak ni, nak masuk airport dia kena pakai mask. Tak ada mask orang tak bagi masuk. Nak tulis nama orang tak bagi. Tulis nama, tembak Salah Sayyidina Muhammad, lepas masuk. Bila mana naik kapal terbang, saya ingat naik kapal terbang duduk berjarak 1 meter. Tengok duduk rapat-rapat. Saya kata lepas ni berlakon ya SOP saya lah kata. Minta maaf lah. Tapi saya tengok orang yang paling patuh SOP orang masjid. Sedangkan masjid ni paling selamat dah ni. No? Kalau bala nak main masuk masjid, selamat insya-Allah. Atas kapal terbang tu subhanallah. Jadi mungkinlah saya kata Nusallah Sayyidina Muhammad yang pihak yang kerajaan bagi kelonggaran kapal terbang boleh duduk apa-apa dah tu. Sebab kerajaan pun rasa selamat dah tu. Kerajaan pesan lah ni tak ada polis lah pergi mantau, tak ada rela pergi pantau, tak ada tentera pandai-pandai jaga diri. Faham tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pun lama tak masuk market. Bila pergi market macam PKP hak dulu lagi. PKP tengok orang tak jaga dah. Saya kata tak jaga dah. Tak jaga dah Ustaz. Salah Sayyidina Muhammad. Lah ni depa pesan pandai-pandai jaga diri sendiri ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu saya kata kita sendiri kita boleh hukum. Rasa selamat, bismillahirrahmanirrahim. Berasa tak, buat cara kita rasa tak selamat. Bila rasa selamat, buang emas. Tak rasa selamat, buh balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tu. Macam orang diperhati traffic light dah merah, kereta tak ada, nak tunggu juga kak saya tanya. Ni pukul 2 pagi ni, kereta tak ada dah. Berhenti je traffic light. Hak tu cerdik ke pandai? Cuba abang lah. Tak kata bodoh, cerdik ke pandai? Jadi kalau selamat, bismillah lah. Salah Sayyidina Muhammad. No? Jangan betul sangat. Allahumma salli. Maknanya ni wukuk diri. Baik. Jadi bila mana kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagi mudarat, kita sendiri dah rasa dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Seperti mana hak kita duk menempuh hidup. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Coba tengok, ni Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad pi kat di kampung. Bila pi di kampung, Nabi Dok ni orang panggil bewak padang pasir, tapi boleh makan sebab dia tak ciri-ciri macam bewak kita ni. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi pergi di kampung, orang jamu Dok. Pada kali yang lain, orang jamu Nabi kaki kambing. Bila Nabi pegang kaki kambing, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika Nabi dah kunyah, Nabi dah telan, ketika tu kaki kambing kata, ya Rasulullah ana masmumah, wahai Rasulullah saya diracun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang sahabat Nabi rebah. Nabi panggil orang perempuan ni yang serve makanan tu. Nabi kata, pasal apa yang hamba racun? Aku nak tengok betul-betul ke hang Rasul. Kalau hang betul-betul Rasulullah, hang tak terkesan dengan racun ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, baik, aku boleh terima jawapan hang. Tapi dia hak mati macam mana? Faham tak? Sebenarnya fahamnya soalan sayyidina, bila mana orang tu sudah berada di kedudukan faham bahawa yang bagi manfaat tu Allah, yang bagi mudarat tu Allah, dia semua takluk dengan dia. Boleh tak? Semua takluk dengan dia. Tapi bila mana seorang tu dia tak pilih tahap tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi sebab makhluk ni diikut Tuhan. Makhluk ni diikut Tuhan. Kalau di hati kita tu kata semua tak bagi manfaat dan mudarat melainkan Allah, makhluk tu tak kesan pada kita. Pasal apa yang sesuatu bagi kesan pada kita? Sebabnya kita masih belum sampai ke peringkat mengiktikadkan semua yang bagi manfaat dan mudarat ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa idza kunta ma'aka ista'badaka lahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bana widatik Allahumma nawwir qulubana widatik nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid Saya ada sikit pengumuman untuk tuan-tuan. Yang pertama, nak cerita sikit kenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas pada PKP ni, jadi sebelum masa PKP tu, kami pondok saya lah, guru-guru ni saya serah balik kat Tuhan. Mereka tak ada gaji. Sebabnya kita tak mampu nak bagi gaji, sebabnya kerana waris tak bayar yuran. Jadi akhirnya cutilah mereka tanpa gaji. Ni baru nak bangkit balik. Bila nak bangkit balik ni, saya lah buat usaha sikit jual-jual tu di belakang tu. Jadi insya-Allah tuan tolong tengok-tengok lah, membeli sambil menderma untuk kami boleh bangkit balik insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Takbir. Allahu akbar.